Industri perancangan harta secara syariah semakin berkembang dari masa ke semasa. Kepelbagaian portfolio harta yang dimiliki oleh orang Islam hari ini menjadikan proses pengurusan harta pusaka semakin rumit dan kompleks. Walau bagaimanapun, situasi ini tidak menjadi penghalang untuk orang Islam berterusan mengumpul dan memanfaatkan harta. Tetapi bagaimana harta tersebut boleh dirancang dengan baik dan dimanfaatkan untuk waris dan generasi yang akan datang? Inilah cabaran yang wujud untuk umat Islam pada hari ini di dalam pengurusan harta mereka. Persoalan lain yang perlu difikirkan oleh umat Islam ialah bagaimana harta ini dapat digemblengkan untuk manfaat ekonomi umat Islam khususnya di Malaysia pada masa hadapan. Di Wasiat Shop Berhad, kami memegang visi untuk menjadi syarikat amanah patuh syariah yang utama di Malaysia dengan memberikan perkhidmatan pelanggan yang terbaik serta menyebarkan maklumat yang telus kepada pelanggan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selama 15 tahun sepanjang operasi Wasiat Shop, kami memegang utuh prinsip bahawa kewujudan Wasiat Shop adalah untuk memperkenalkan perkhidmatan perancangan harta dan kita telah menjangkau umur 15 tahun dan kita dibantu dari segi pengurusan kita melalui lembaga pengarah yang profesional, korporat, setaraf syarikat senarai awam dan juga melalui panel syariah yang berpengetahuan tinggi dan mempunyai pengalaman berpuluh tahun di dalam hukum syarak dan pelaksanaan undang-undang syariah di Malaysia. Faktor ini memberi kekuatan kepada Wasiat Shop untuk memastikan kami
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Datuk Seri Dr. Muhammad Yusof bin Cik Teh, pengurusi Penal Syariah Wasyah Syok Berhad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Wasyah Syok Berhad ialah sebuah syarikat amanah patuh syariah yang berdaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan beroperasi sepenuhnya di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Di bawah akta ini, kami bukan sahaja mempunyai bidang kuasa untuk menyediakan dan melaksanakan dokumen hebah, wasiat, harta pencarian dan amanah. Malah kami juga berbidang kuasa untuk menjadi pentadbir harta pusaka dan pemegang amanah untuk rakyat Malaysia. Semenjak penubuhan pada 2004, objektif Wasyah Syok Berhad yang telah kami laksanakan secara istiqamah ialah untuk mendaulatkan undang-undang syariah di Malaysia, terutama di dalam pengurusan harta dan pengurusan harta pusaka. Kita semua tahu tentang masalah harta pusaka yang semakin kronik di Malaysia. Wasyah Syok Berhad hadir ke dalam industri ini bagi membantu masyarakat mengatasi cabaran ini. Alhamdulillah, dengan kerja keras semua pihak semenjak 2004, hari ini Wasyah Syok Berhad muncul sebagai syarikat pemegang amanah patuh syariah, peneraju yang menawarkan perkhidmatan perancangan harta dan pengurusan harta pusaka yang paling komprehensif dengan tawaran 35 jenis perkhidmatan untuk umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin memberi jaminan bahawa semua perkhidmatan Wasyah Syok Berhad yang telah diperkenalkan kepada masyarakat adalah patuh syariah sepenuhnya. Sebagai penal syariah, tanggungjawab kami bukan sahaja untuk memastikan kepatuhan perkhidmatan Wasyah Syok Berhad dari segi hukum syarak, malah kami juga bertanggungjawab untuk memastikan keboleh pelaksanaan perkhidmatan Wasyah Syok Berhad dari segi undang-undang syariah yang diguna pakai di Mahkamah Syariah di Malaysia. Hanya perkhidmatan yang telah mendapati kelulusan penal syariah boleh dilaksanakan kepada masyarakat. Pematuhan syariah tanpa kompromi ini selaras dengan kedudukan Wasyah Syok Berhad sebagai syarikat amanah patuh syariah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, penal syariah Wasyah Syok Berhad dibarisi oleh pakar-pakar di dalam bidang yang berkaitan. Mereka yang berpengalaman luas dan tinggi di dalam bidang undang-undang syariah, fiqh muamalat, fiqh mawaris dan pengurusan harta pusaka. Saya sebagai pengurusi penal syariah adalah mantan Hakim Mahkamah Dewan Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia di Putrajaya. Ahli-ahli lain di dalam penal syariah ialah Dr. Muhammad Zamru bin Muda daripada UKM, Dr. Nurliza binti Muhammad Said daripada UKM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham bin Nur Muhammad daripada UTM, Dr. Ni Abdul Rahim bin Ni Abdul Ghani daripada UKM, dan Tuan Haji Sulaiman bin Kadimi, mantan Ketua Penolong Pengarah Pejabat Pusaka Kecil Pahang. Kami sekali lagi memberi jaminan bahawa segala perkhidmatan Wasyah Syok Berhad adalah patuh syariah sepenuhnya. InsyaAllah, amanah yang telah tuan-tuan dan puan-puan berikan kepada kami galas sebaik mungkin, kerana kami tahu bahawa kami akan dipertanggungjawabkan dengan amanah ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Saya mengambil kesempatan di sini untuk menyeru masyarakat Islam di luar sana untuk merancang harta melalui kaedah syariah di Wasyah Syok Berhad, kerana kita tahu bahawa harta ini adalah tanggungjawab kita dan tiada cara lebih baik untuk merancang kecuali melalui kaedah syariah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala usaha kita. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Suara clear tak suara saya? Sebab kebelakangan ni memang wifi ada problem sikit lah. Ya, Unify ada problem sikit dekat tempat saya ni. Suara saya clear tak? Kalau boleh bagi respons, suara, gambar clear ke tak clear, ya. Jadi sebelum kita memulakan perkongsian kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya segala urusan kita dipermudahkan, supaya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi negara kita, ya, daripada ujian yang sedang melanda sekarang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan firis wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahillazi azhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurus syakur. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka ajrana wa anfusana wa amlana wa ahlana wa kullu syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fika wa iyazika wa amanika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibarin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahidna bit taqwa wal istiqamah wa izna min ندامة في الحال والمآلك من السميع دعاء. اللهم آفنا من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة واصرف شر الدنيا والعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب البركة وأبواب العافية وأبواب الرفاهية يا الله يا كريم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, nampak semua ceria-ceria belaka, ya. Boleh share posting kita pada pagi ini, boleh share, boleh ajak kawan-kawan kita yang terlibat secara langsung dalam industri unit trust. Sebab apa yang bakal saya ceritakan ini, saya percaya ramai perunding unit trust tidak tahu, ya, ramai yang tidak tahu, ya. Jadi saya akan sentuh dari segi teknikal, ya. Saya takkan sentuh dari segi hukum, ya. Saya akan sentuh dari segi teknikal, bagaimanakah unit trust itu boleh dihibahkan, ya. Jadi ini satu perkara yang sebenarnya yang agak baru dalam industri, baru bagi industri, bagi kami di Wasai Shop Berhad. Ini perkara yang kita dah buat lama dah, ya, tapi pada industri mungkin benda ni benda yang baru, ya. Jadi insyaAllah kita teruskan kepada pembentangan kita pada pagi ni. Kita terus tengok slide kita, ya. Jadi sementara waktu, share dengan kawan-kawan dan ajak kawan-kawan masuk
Dan saya mengalu-alukan juga sahabat-sahabat kita daripada syarikat-syarikat perancangan harta yang lain yang turut sama mendengar FB Live saya. Ramai kawan-kawan daripada syarikat yang lain yang sama-sama berkongsi dalam sesi FB Live saya selama ini. Saya mengalu-alukan mereka untuk sama-sama kita mendengar, sebab ini adalah ilmu. Ini bukan tentang syarikat ya, ini tentang ilmu. Sama-sama kita mendengar, sama-sama kita belajar. Jadi saya mengalu-alukan sahabat-sahabat kita daripada syarikat perancangan harta yang lain untuk bersama-sama dalam sesi kita pada pagi ini ya. Baik, kita terus kepada slide yang seterusnya ya. Saya ingat muka saya tu tak payahlah kot. Muka saya tak payah, tunjuk slide je besar. Muka saya tak payah, muka saya tak penting. Slide ni yang penting ya. Jadi kepada yang baru industri perancangan harta ni, saya terangkan juga tentang latar belakang industri. Jadi daripada slide ni kita dapat lihat bahawa harta pusaka ni memang bermasalah di Malaysia. Memang bermasalah ya. Ianya bermasalah sehingga ke tahap ia dibincangkan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Bukan sekadar kerajaan tuan-tuan, tapi Majlis Raja-Raja Melayu juga membincangkan tentang harta pusaka kerana mereka melihat signifikannya 66 bilion, 70 bilion secara tepat kita pun tak tahu ya. Secara tepat kita pun tak tahu. Waalaikumsalam Puan Munawirah ya. Waalaikumsalam semua ya yang bagi salam tadi ya. Kita pun tak tahu secara tepat berapa nilai dia, kerana nilai ni dia tergantung kuat kepada nilai. Kalau hartanah tu sebahagian daripada harta pusaka, nilai hartanah kita tak tahu secara tepat berapa ni anggaran sahaja ya. Tetapi Majlis Raja-Raja juga melihat betapa harta pusaka ini sekiranya dapat diselesaikan dan disuntik semula ke dalam ekonomi umat Islam, terutamanya post COVID-19 ya, terutamanya post COVID-19. Jadi nilai harta pusaka ni kalau dapat diselesaikan, disuntik semula dalam ekonomi, maka dia mampu menggembling ekonomi, terutamanya ekonomi umat Islam ya. Sebab di Malaysia ni yang banyak bermasalah ialah orang Islam. Orang bukan Islam ada juga masalah, tapi mungkin tak banyak sangat ya. Dia ada beberapa okay. Kita terputus sebentar ya tadi. Jangan melarikan diri dulu ya. Supaya awal-awal saya dah beritahu ada masalah wifi ya, bukan masalah apa sistem ke apa benda ke ya, tapi ada masalah wifi dekat sini ya. Jadi kalau terputus kejap, jangan lari, tunggu dulu. Saya akan muncul balik selepas wifi itu diselesaikan ya. Okey, seterusnya slide dan seterusnya ya. Okey. Ada dengar tak? Ya betul. Suara saya memang hilang sekejap tadi. Sekarang ada dengar tak? Suara saya memang hilang sekejap tadi sebab wifi terputus. Ya, ini antara cabaran apabila kita nak bergerak ke ekonomi digital. Semua orang bercakap tentang ekonomi digital, digitization, tetapi penyedia perkhidmatan akses internet kita masih lagi agak ketinggalan di belakang ya. Jadi ini antara cabaran-cabaran dia lah. Tak apalah, kita redha lah dengan cabaran ni ya. Okey, ini semua sedikit tentang WhatsApp Shop pada siapa yang kali pertama mendengar FB Live saya ya. Ditubuhkan pada Mei 2004, 5 Mei 2004. Kami adalah syarikat milik penuh Bumiputera Muslim. Modal berbayar 1.7 juta. Aktiviti utama kita itulah dia ya, penyediaan dan pelaksanaan dokumen wasiat, hibah, harta perceraian dan amanah, perkhidmatan pengurusan pusaka, perkhidmatan proses perusahaan perundangan di Mahkamah Tinggi Syariah, perkhidmatan runding cara proses untuk harta pusaka untuk waris, dan juga pengurusan amanah ya, trust management. Siapa yang tak dapat masuk tu, saya harap boleh exit dulu dan kemudian cuba masuk balik. Sebab boleh masuk tak boleh masuk tu bergantung pada ketika saya bercakap ni internetnya connected ataupun tidak ya. Tapi memang cabaran sungguhlah ya. Okay, next. Ya, jumlah pelanggan kita 65,000 orang ya. Okey, kalau kita tengok slide yang seterusnya, yang ini semenjak ditubuhkan
kita punya specialization, fokus kita memang hanya kepada pengurusan harta pusaka untuk orang Islam saja. Orang bukan Islam kita tak buat. Sebab orang Islam pun dah banyak masalah ya. Dan segala apa yang kita akan sampaikan hari ini adalah perkara-perkara yang patuh syarak. Ya, ini adalah mantan Allahyarham pengerusi panel syariah kita yang lepas, Ustaz Haji Rizwan Awang. Ya, sekarang ni kita dah ada pengerusi panel syariah yang baru ya. Okey, seterusnya kita tengok slide. Kepada yang baru masuk, ya, yang mungkin kali pertama mendengar, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Wasai Shop ialah syarikat amanah patuh syariah yang terbesar di Malaysia. Terbesar dari segi nilai harta yang bakal diuruskan. Daripada 65,000 pelanggan yang kita ada, jangkaan nilai harta bila kita tengok nilai harta mereka adalah 35 bilion. Kita mengunjurkan 80 bilion sehingga menjelang 2022 sebenarnya ya. Silap type dekat situ. 2022 kita menjangkakan 80 bilion ya. Okay, next. Okay, next slide kita tengok. Sebab kita nak bagi tahu dulu sebelum kita pergi lebih jauh, kami nak memperkenalkan diri dulu sebab tuan-tuan dan puan-puan mungkin tertanya-tanya yang barulah. Siapa Wasai Shop ni? Ya, sambil kita dengar ni share dekat kita punya FB dan invite kawan-kawan kita untuk sama-sama bersama dalam sesi ini ya. Ini adalah lembaga pengarah Wasai Shop ya. Saya pengasas, saya CEO. Tetapi saya ada lembaga pengarah. Ini lembaga pengarah. Saya reporting kepada lembaga pengarah. Dari segi tadbir urus korporatnya, saya tidak boleh membuat keputusan sesuka hati saya. Ya, kerana saya ada lembaga pengarah dan lembaga pengarah ni adalah orang-orang profesional yang semuanya berpengalaman lebih daripada 25 tahun di dalam bidang masing-masing. Ya. Pengerusi kita yang tengah-tengah tu Datuk Ahmad Hairul Muzamil Muhammad Yusof. Beliau adalah bekas CEO DRB Highcom dan juga merupakan bekas pengerusi Metro Jaya Berhad. Hari ini Datuk Ahmad Hairul Muzamil masih lagi merupakan ahli lembaga pengarah syarikat-syarikat senaraian awam. Ada beberapa syarikat PLC public listed company di mana beliau merupakan lembaga pengarah. Ya, dia ada pengalaman lebih 45 tahun di dalam bidang tadbir urus korporat. So bukan orang sekarang kata bukan kaleng-kaleng ya. Inilah dia ya. The guru of tadbir urus korporat ya. Kemudian di sebelahnya, sebelah kanannya ialah Datuk Ahmad Tajuddin Abdul Rahman yang pakai songkok tu yang rendah sikit tu sebelah dia. Yang itu adalah bekas pengarah urusan Bank Islam yang kedua selepas Datuk Abdul Halim Ali. Datuk Abdul Halim adalah pengasas Bank Islam. Yang kedua, pengarah urusan kedua ialah Datuk Ahmad Tajuddin Abdul Rahman, seorang pakar di dalam bidang perbankan Islam ya, dan duduk di dalam Suruhanjaya Security sebagai ahli majlis pengawasan syariah Suruhanjaya Security SC ya. Dan di sebelah Datuk Ahmad Tajuddin ialah Dr. Salihin Abang. Dr. Salihin Abang adalah seorang accountant dan bekas pengerusi Persatuan Accountant Malaysia MIA ya, Malaysian Institute of Accountant. Dan di sebelah dia adalah seorang peguam Tuan Sheikh Muhammad Imran Ismail Bashar, seorang peguam korporat. Di sebelah kiri Datuk Ahmad Hairul Muzamil ialah Datuk Zabir Bajuri, bekas presiden kumpulan perangsang dan juga kumpulan Darul Ihsan Berhad, public listed company juga ya. Dan di sebelahnya adalah saya dan paling tepi sekali ialah Dr. Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, seorang pakar ekonomi. Dr. Aimi ini selalu muncul dalam televisyen, dalam media bercerita tentang keadaan ekonomi semasa ya. Jadi ini adalah lembaga pengarah Wasai Shop, orang yang bertanggungjawab menetapkan hala tuju dan polisi Wasai Shop Berhad. Jadi tabir urus korporat kita ialah lembaga pengarah bertanggungjawab penuh terhadap polisi terhadap hala tuju syarikat. Saya sebagai CEO melapor diri kepada lembaga pengarah dan menerima arahan daripada lembaga pengarah. Saya sebagai CEO tidak boleh buat sesuka hati saya ya. Itu kita kena faham ya. Okey, seterusnya adalah panel syariah kita ya. Panel syariah kita, jadi tadi ada lembaga pengarah ya. Lembaga pengarah, operasi syarikat, polisi syarikat. Sekarang ni kita ada panel syariah. Panel syariah kita ni bertanggungjawab tentang urusan-urusan berkaitan tentang lulusahkan oleh mereka sebagai patuh hukum syarak dan patuh undang-undang syariah sepenuhnya. Apa-apa yang tidak diputuskan oleh panel syariah tidak boleh diperkenalkan oleh Wasai Shop Berhad syariah. Saya dari segi kepatuhan syariah melapor diri kepada panel
syariah sebagai CEO syarikat melapor diri dan menerima arahan daripada lembaga pengarah tentang pengurusan syarikat. Ini saya perlu cerita sebab ramai orang tak faham benda ni ya. Jadi pengerusi kami ialah Datuk Seri Haji Mat Yusof Cik Teh, yang paling tinggi sekali tu, yang tengah-tengah tu ya. Datuk Seri Haji Mat Yusof Cik Teh adalah bekas mahkamah ya, bekas hakim Mahkamah Rayuan Syariah ya. Kita dari masa ke semasa kita ada masalah internet tak berapa stable internet kita pagi ni ya. Cabaran-cabaran itulah. Masih boleh dengar tak suara saya? Cuba respon, ada dengar tak suara saya? Ya, boleh dengar. Jadi ada warning kat sini. Internet unstable kan. Okey. Jadi panel syariah kita dipengerusikan oleh Datuk Yusof Cik Teh. Tadi tuan-tuan dah tengok dia punya video dia. Kemudian ada di sebelah Datuk Yusof Cik Teh itu, di sebelah kiri ialah Dr. Zamrul Muda. Dr. Zamrul Muda adalah pensyarah kanan Fakulti Penjajian Islam UKM, dan di sebelah Dr. Zamrul Muda ialah Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Dia adalah daripada UTM ya. Dengar putus-putus ya, tapi betul putus-putus putus-putus, tak apa. Jangan lari duduk di tempat anda, jangan lari ya. Jadi Dr. Nasrul Hisham, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham daripada UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Kemudian paling tepi sekali ialah Dr. Nik Abdul Rahim, seorang pakar di dalam bidang muamalat. Dia juga merupakan panel syariah beberapa buah bank seperti Citibank. Citibank ada panel syariah jangan main-main Kemudian kita ada paling ujung sekali sebelah sana, satu-satunya muslimah ya, iaitu Dr. Nurliza Muhammad Said, juga pensyarah kanan Universiti Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan di sebelah Dr. Nurliza adalah Tuan Haji Sulaiman Kadimi, iaitu mantan pengarah Pusaka Kecil Pahang ya, ketua penolong pengarah Pahang ya. Jadi dari segi syariah tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan, mereka inilah yang memutuskan sama ada sesuatu perkhidmatan yang diperkenalkan oleh WhatsApp Shop itu patuh syariah atau tidak. Jadi dari segi kepatuhan syariah mereka sangat strict ya. Dan panel syariah ini dari segi tadbir urus korporat, dia tidak melapor diri kepada lembaga pengarah, dia independen, dia berkecuali. Maknanya apa-apa keputusan yang dibuat oleh panel syariah tidak boleh dibatalkan oleh lembaga pengarah Jadi itu nak kena clear Jadi ini tadbir urus korporat yang kita pegang ya. Jadi sebelum kita few salient points sebelum kita masuk dan serius dalam perbincangan kita, ialah saya nak highlight apa beza syarikat amanah dan syarikat bukan amanah. Sebab dia ada perbezaan yang jelas dekat situ. Ramai masyarakat dekat luar sana tak faham. Dia kata dia jumpa syarikat ABC Sendian Berhad yang juga menawarkan perkhidmatan perancangan harta sama seperti WhatsApp Shop. ABC Sendian Berhad lagi murah kata dia. Kan? Senang aja buat dokumen, selesai semua perkara. Kan? Jadi ini kesalahfahaman ya, yang perlu kita betulkan dalam masyarakat. Pengurusan harta pusaka, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bukan selesai dengan membuat dokumen semata-mata ya. Pengurusan harta pusaka tak selesai dengan membuat dokumen semata-mata, kerana dia ada isu perlaksanaan di situ. Ya, perlaksanaan itu yang sebenarnya lebih penting daripada dokumen itu sendiri. Dokumen itu hanyalah penyataan hasrat, tetapi kalau dokumen itu tidak ada perlaksanaan, maka dokumen itu tidak akan sempurna, tidak akan sampai hajat orang yang membuat dokumen. Ya, jadi yang ini yang apa saya nak terangkan betul-betul, sebab masyarakat keliru ni. Saya pergi ceramah, saya ni dah 22 tahun, masuk tahun 23, tahun yang ke-23 dalam industri ya. Jadi saya dapati masyarakat memang tak faham apa beza syarikat amanah dan syarikat bukan amanah ya. Okey, saya jelaskan perbezaan dia. Yang pertama, syarikat amanah mengikut peruntukan undang-undang di bawah Akta Pemerbadanan Incorporation Trustee Act 1952. Syarikat amanah mestilah berstatus berhad. Ya, kalau syarikat bukan amanah tu, dia berstatus sendirian berhad. Jadi dia ada perbezaan dekat situ. Sebab syarikat berhad ini tadbir urus korporatnya lebih ketat. Ya, jadi PowerPoint blur tu mungkin disebabkan mungkin disebabkan oleh internet problem ya, internet kita okey. Kita okey. Jadi mungkin tuan punya internet access kot. Inilah dia, macam saya sebut tadi lah, cabaran ekonomi digital ni ialah internet access provider ni dia kena cekap lagi lah ya. Jadi kalau datang ada orang berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan, bercerita tentang hibah, cerita tentang wasiat, bila tuan-tuan tanya dia daripada mana? Dia daripada ABC Sendian Berhad. Bila dia ABC Sendian Berhad, maknanya dia bukan syarikat amanah, sebab syarikat amanah mestilah berstatus berhad. Ya. Kemudian pendaftaran di SSM, Sarihan Jaya Syarikat Malaysia, kita macam WhatsApp Shop Berhad, kita berdaftar sebagai syarikat amanah. Syarikat bukan amanah ni dia sekadar Sendian Berhad, dia berdaftar sebagai syarikat biasa.
Ya, dia bukan spesifik mengkhusus kepada perancangan dan pengurusan harta. Macam kita memang kerja kita, ya, pengurusan dan perancangan harta. Kemudian dari segi bidang kuasa, syarikat amanah kita mempunyai bidang kuasa sebagai pentadbir dan harta pusaka dan pemegang amanah. Bidang kuasa itu telah diberikan kepada kita di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Ini tuan-tuan dengar baik-baik kan. Buka fikiran, buka minda dan fahamkan apa perbezaan dia, sebab ramai masyarakat tak faham. Saya boleh kata 99.99% masyarakat dekat luar sana tak faham beza syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah. Ya, dia pukul rata semua sama je. Tak sama sebenarnya. Sebab syarikat amanah, syarikat bukan amanah dari segi bidang kuasa, dia tiada kuasa. Tiada kuasa untuk menjadi pentadbir harta dan juga pemegang amanah. Dia tak ada kuasa itu, ya. Kemudian dari segi tadbir urus korporat, kami memang ada lembaga pengarah profesional yang ada limit of authority-nya, yang ada term of reference-nya, yang mana lembaga pengarah ini beroperasi mengikut peruntukan undang-undang, ya. Tetapi kalau syarikat bukan amanah, lembaga pengarah mungkin terdiri daripada adik-beradik, terdiri daripada anak beranak, terdiri daripada kawan-kawan 2-3 orang, dan memang tak ada tadbir urus korporat, tak ada limit of authority. Saya tahulah sebab kita banyak jumpa dengan organisasi macam ni, ya. Tak ada limit of authority, tak ada terms of reference, ya. Dari segi keputusan, apa-apa keputusan yang ingin dibuat perlu dibuat melalui undian di lembaga pengarah. Ya, sebab tu lembaga pengarah kami ada 7 orang. Maknanya kita boleh dapat undian, kalau berlaku undian, kita boleh dapat undian di mana satu keputusan boleh dibuat majoriti, ya. Tetapi kalau syarikat sendi berhad ni, apa saja keputusan terserah kepada pemilik dia lah. Kalau pemilik dia rasa nak buat macam ni, dia buatlah, sebab tak ada siapa yang mengikat dia dan tak ada siapa check and balance dia. Kalau kita ada unsur check and balance, sebab lembaga pengarah kita ni semua profesional. Tadi tuan-tuan dah tengok, lembaga pengarah kita terdiri daripada tokoh korporat yang berpengalaman, terdiri daripada accountant, terdiri daripada lawyer, terdiri daripada pakar ekonomi, ya. Jadi semua mereka ni adalah orang yang berpengalaman, ya. Jadi mereka boleh membuat keputusan dengan cerdik, ya, dengan bijak, ya. Kemudian panel syariah, ini pun penting. Ramai orang bercakap tentang hibah, bercakap tentang wasiat, ya, bercakap tentang harta pencarian dan sebagainya, dan mereka, ya, ini satu perkara yang tuan-tuan dan puan-puan kena tengok. Sebelum kita buat keputusan, kita nak merancang harta melalui syarikat amanah ke syarikat bukan amanah, buat study dulu, ya. Check syarikat amanah ni, tengok website dia. Macam mana website dia? Siapa orang di belakang dia tu? Adakah dia syarikat yang beroperasi mengikut peruntukan undang-undang? Ada panel syariah ke tak ada panel syariah? Syarikat sendi berhad ni, check dulu ada panel syariah ke tak ada panel syariah. Orang kata ini tak penting ni, ada panel syariah ke tak ada. Sebenarnya itulah yang sangat penting, yang ramai orang tak faham, ya. Sebab bila ada panel syariah, kita kena dapat memastikan bahawa segala apa yang kita perkenalkan pada masyarakat itu adalah patuh syariah dan patuh undang-undang syariah, maka ia boleh dilaksanakan. Sekiranya syarikat sendi berhad ni tak ada panel syariah, persoalan yang besar ialah siapakah yang menentukan apa-apa format, apa-apa dokumen, hibah ke apa ke yang mereka perkenalkan itu patuh syariah. Siapa yang tentukan? Di Wasiat Shop sendiri, saya 22 tahun pengalaman dalam industri, saya sendiri tak berani nak memutuskan bahawa sesuatu perkara itu patuh syariah atau tidak. Sebab tu kita ada panel syariah. Ya, saya sendiri walaupun 22 tahun, saya tahu banyak benda, banyak pengalaman saya dalam industri, tapi saya tak berani nak cakap benda tu patuh syariah atau tidak sebab ia bukan kepakaran saya. Saya bukan ada PhD dalam syariah. Panel syariah kita semua ada PhD. Boleh kata semua ada PhD dalam syariah. Tolak Haji Sulaiman Kadimi seorang aja, ya, sebab dia berpengalaman sebagai pegawai pusaka. Yang lain tu, yang 5 orang tu semua ada PhD dalam syariah. So mereka lah yang layak menentukan patuh syariah atau tidak. Tapi kalau syarikat sendi berhad, siapa yang menentukan format dokumen hibah yang mereka buat ni patuh syariah atau tidak? Tak ada siapa. Pemilik itu sendirilah yang membuat keputusan, okey ini patuh syariah, kita boleh perkenalkan kepada masyarakat. Tapi adakah pemilik itu ada PhD dalam syariah? Dan kalaupun dia ada PhD dalam syariah, adakah dia membuat keputusan secara kolektif mengikut tadbir urus korporat yang betul, ataupun keputusan itu keputusan peribadi dia? Ini satu perkara yang kita perlu ni. Apa dia punya signifikan dia, tuan-tuan dan puan-puan? Signifikannya ialah kalau mereka tidak ada panel syariah yang menentukan dia patuh syariah atau tidak, tiba-tiba dokumen itu bila nak dilaksanakan, tiba-tiba ia tidak patuh dengan hukum syarak dan tak patuh dengan undang-undang syariah yang ada. Jadi apa nasib ataupun hasrat si pemberi harta ni tadi? Dia dah mati dah, kan? Dokumen ni tak boleh dilaksanakan. Nanti orang masyarakat kat luar sana akan kata, oh,
Ni buat hibah pun tak gunalah, harta bukan boleh pun diwariskan, dibuat apa perancangan harta melalui hibah. Sebenarnya bukan buat hibah itu tak guna. Yang tak betulnya adalah dokumen yang dibuat tidak mengikut patuh syariah, itu yang tak betul dia. Jadi masyarakat akan pukul rata. Buat hibah pun tak guna, bukannya boleh dapat pun harta. Ini dia punya kesan dia, ya. Kemudian dari segi penutupan operasi, Wasiat Syok Berhad sebagai syarikat amanah, tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat dekat luar sana kena faham. Wasiat Syok Berhad tidak boleh menutup operasi suka hati kita. Agak-agak dalam keadaan post COVID-19 ni ekonomi susah lah, kita tutuplah operasi, tak boleh kecuali bila dah mendapat kebenaran daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, ya. Di syarikat Sendian Berhad pula, bila-bila masa dia nak tutup operasi boleh. Hari ni kita buat dokumen dengan ABC Sendian Berhad, besok pemilik dia buat keputusan, niaga rugi lah, kita tutuplah kedai, tutup, tak ada masalah, ya, sebab dia tidak terikat dengan undang-undang amanah, ya. Dan dari segi jenis perniagaan, kita fokus sebagai syarikat amanah, ya. Syarikat Sendian Berhad ni bukan syarikat amanah ni, saya ada search syarikat-syarikat macam ni, buat my data search. Tuan-tuan boleh buat my data search. Maklumat ni bukan maklumat yang rahsia, ya. Boleh tengok performance syarikat berapa, boleh tengok lembaga pengarah siapa, boleh tengok pemegang saham siapa, boleh search, tak ada masalah, ya. Kita dapati bahawa syarikat Sendian Berhad ni kadang-kadang dia merupakan syarikat kontraktor, kan. Bila tengok nature of business dia, construction, kontraktor rupanya. Tapi dalam masa yang sama dia menyediakan perkhidmatan takaful, menyediakan perkhidmatan pelaburan, unit trust, dan dalam masa yang sama dia juga buat perancangan harta. Jadi mana satu mana ni, kontraktor ke financial planner? Kita pun tak tahu. Wasiat Syok, tuan-tuan search. Saya galakkan tuan-tuan search semua player dalam industri ni yang tuan-tuan terjumpa, search, pergi buat my data search dekat SSM. Tuan-tuan akan dapat maklumat, ya, maklumat tepat daripada SSM, ya, siapa dia punya lembaga pengarah. Yang ini sebenarnya orang kita tak buat. Orang kita dia ambil on surface saja, syarikat Sendian Berhad murah, so guna perkhidmatan syarikat Sendian Berhad lah. Padahal ada faktor-faktor ini yang perlu dipertimbangkan. Saya bercakap tentang hal ini kerana tidak ada orang bercakap tentang perbezaan ini dalam industri. Tuan-tuan pernah dengar tak ada orang cerita apa beza syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah dalam perancangan harta? Tuan-tuan tak pernah dengar. Sebab setahu saya, kawan-kawan saya confused, ya, masyarakat confused apa beza syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah. Ini perbezaan dia, ya. Okey, next slide. Panjang cerita pasal syarikat amanah dan bukan amanah ni. Bidang kuasa, ini dia Akta Pemegang Amanah 1949. Dia ada satu lagi Akta 100. Yang ni buku ni Akta 208. Ada dua akta yang mengikat Wasiat Syok Berhad, ya. Dan kami dikawal selia sepenuhnya oleh SSM, yang mana kita perlu buat laporan setiap 6 bulan. Syarikat Sendian Berhad biasa tadi, kami setiap 6 bulan kita kena submit kepada SSM apakah aktiviti yang kita buat, berapakah jumlah pelanggan kita, berapakah ni soalan nanti okey, tak apa, yang ni saya jawab terus. Ada soalan Cik Izzat, tapi saya agak soalan nanti dah hujung-hujung nanti baru kita ni, ya. Cik Izzat tanya, adakah syarikat insurans yang menjual produk hibah dikategorikan sebagai syarikat amanah? Tidak. Syarikat insurans bukan syarikat amanah, ya, tetapi ini saya tak pasti ni dia merujuk pada insurans ke takaful, ya. Tetapi di bawah peruntukan FSA dan IFSA, ya, Financial Services Act dan Islamic Financial Services Act 2013 ada menyentuh tentang hibah takaful. Jadi walaupun mereka tidak merupakan syarikat amanah, tetapi mereka tertakluk di dalam akta, ya, akta IFSA dan akta FSA, ya. Itu untuk menjawab soalan. Okey, saya teruskan pada pembentangan saya. Jadi kita membuat pelaporan penuh, full disclosure. Kalau financial planner tahulah apa maksud full disclosure, ya. Pelaporan penuh, pendedahan penuh kepada SSM setiap 6 bulan. Sebab sebagai syarikat amanah, SSM yang mengawal kita boleh buat spot check kepada Wasiat Syok pada bila-bila masa. Jadi rekod kita kena tip-top, kena mengikut standard pelaporan seperti syarikat senaraian awam, ya. Dan kita ada bidang kuasa sebagai wasi, pentadbir harta dan juga pemegang amanah. Okey, next. Boleh share dengan kawan-kawan, ajak kawan-kawan, terutamanya kawan-kawan unit trust. Sebab apa yang saya nak cerita ni, next slide, apa yang saya nak cerita ni adalah perkara-perkara yang saya percaya kawan-kawan unit trust tak pernah dengar. Sebab setahu setakat pengetahuan saya lah, mungkin saya tak tahu juga, setakat pengetahuan saya topik pewarisan
jarang disentuh, ya, jarang disentuh, hanya disentuh dalam keadaan-keadaan tertentu saja oleh syarikat amanah. Kalau syarikat takaful, topik pewarisan dia memang cerita penuh, dia memang banyak yang diceritakan, ya. Sebab ada hibah takaful tadi. Tapi di unit trust saya percaya topik ini disentuh, tetapi disentuh secara umum sahaja, ya. Jadi kita kena faham status unit trust. Ini dah nak masuk pasal unit trust ni, ya. Catat ya. Catat. Dan pada siapa yang mengikuti FB live ini, harap dapat follow dan like Arifin Sabirin Official, sebab banyak penulisan-penulisan saya masuk di dalam Arifin Sabirin Official. Jadi ada banyak ilmu kat situ, boleh belajar. Jadi kalau like, saya update apa-apa, boleh kita dapatkan maklumat-maklumat tersebut, ya. Arifin Sabirin Official, ya. Saya ada juga personal, tapi personal tu saya banyak cerita pasal kucing saya. Saya jarang cerita. Ada jugalah cerita sikit-sikit pasal perancangan harta, tapi banyaknya ialah di Arifin Sabirin Official. Okey. Bila berlaku kematian, share dengan kawan-kawan, kita dah nak masuk cerita tentang unit trust ni. Share dengan kawan-kawan, invite kawan-kawan supaya ramai orang dengar. Bila berlaku kematian, unit trust adalah sebahagian daripada harta pusaka. Saya terus guna perkataan unit trust, saya tak nak guna perkataan saham amanah, nanti orang keliru apa benda pula saham amanah. Unit trust adalah sebahagian daripada harta pusaka. Kerana apa? Kerana dia adalah milik si mati. Jadi secara umum, waris atau pihak yang mendapat surat kuasa mentadbir ataupun grant of probate adalah pihak yang berhak menuntut unit trust tersebut. Ini dalam keadaan tiada penama atau sebarang bentuk pewarisan dibuat, ya. Selepas menerima unit trust tersebut, pentadbir harta pusaka tadi yang mendapat surat kuasa mentadbir atau grant of probate perlu mengagihkan semula unit trust tersebut kepada agihan, mengikut proses agihan yang tepat. Jadi next slide. Ya, next slide kita tengok. Jadi maknanya dekat situ ada pentadbir, ya. Di situ ada pentadbir, ya. Jadi kalau kita tengok slide seterusnya, ya, slide seterusnya. Okey. Baru keluar, dia lambat sikit, dia punya relay dia lambat sikit, kronologi agihan harta pusaka adalah seperti ini. Yang ini pun ramai orang tak tahu, jadi dengar baik-baik, ya. Financial planner terutamanya, ya. Ada soalan ni, Hafiz punya soalan, ya. Saya cuba jawab soalan supaya dia tidak berlonggok banyak sangat dekat ujung, nanti kita nak jawab susah, ya. Ramai ejen unit trust approach saya untuk buat hibah takaful. Apa perbezaan hibah daripada wholesale shop berbanding dengan hibah takaful? Okey, hibah takaful, Cik Hafiz, specifically untuk takaful sahaja. Saya ada polisi takaful, saya hibahkan pada isteri saya. Itu melibatkan takaful sahaja. Wasiat shop, kita melihat perancangan harta untuk semua harta. Semua, rumah dia, tanah dia, syarikat dia, barang kemas dia, saham koperasi dia, kan, semua. Kita melihat kepada semua aspek penghartaan. Takaful, spesifik takaful saja. Tetapi kita bukan ada harta takaful saja. Kita pun ada harta-harta yang lain. Kita ada harta tanah, kita ada kereta, kan sebahagian daripada kita ada Bentley, kan. Jadi macam mana nak buat hibah bagi harta-harta ini? Wasiat shop tengok kepada keseluruhan portfolio harta. Jadi ejen unit trust approach untuk buat hibah takaful tu sesuatu yang unik. Maknanya selain daripada unit trust, dia juga adalah ejen takaful. Sebab hari ni sebenarnya financial planner, tuan-tuan semua financial planner. Saya percaya yang mendengar ni semua financial planner. Hari ni financial planner dia bawa total solution kepada pelanggan dia. Dia bukan cerita kalau dia unit trust. Dia bukan cerita pasal bagaimana nak mendapat keuntungan saja, bagaimana nak generate more income daripada your investment, ya, nak dapat better yield. Dia bukan cerita pasal itu saja, dia juga akan cerita tentang takaful. Dia juga akan cerita tentang perancangan harta, sebab itu adalah spektrum perancangan harta, pelaburan, ya, wealth accumulation, protection, takaful, spektrum perancangan harta. Kalau tuan-tuan financial planner tak bawa produk perancangan harta, tuan-tuan rugi. Sebab apa tu berusaha, ya, saya nak buat ambil keyman takaful, ya, you arrange kan. Kalau saya bawa produk takaful, saya boleh arrange lah. Lepas tu dia kata, okey, saya nak letak investment, ya, 1 million, saya ada EPF, nak buat EPF investment scheme, you settle kan. Biasanya pelanggan macam tu, hari ni pelanggan memang macam tu, ya. Jadi kalau tuan-tuan perancangan harta, ni financial planner tak bawa perancangan harta, rugi. Tuan-tuan yang rugi sebenarnya. Sebab tuan-tuan tak boleh nak menawarkan total solution kepada pelanggan tuan-tuan. Solution tuan-tuan skrat-skrat, kan. Unit trust.
Takaful, perancangan harta. Ya, jadi saya galakkan supaya financial planner bawa ketiga-tiga produk. Okey. Bila berlaku kematian, ya semua harta adalah milik si mati. Ni arrow unit trust ni dia bila dia masuk dalam ni dah lari sikit dia punya arrow dia semua harta milik si mati itu adalah termasuk unit trust. Jadi perlu dikumpulkan. Akaun dia di bank, ya, dia punya saham koperasi apa semua ni semua perlu dikumpulkan, termasuklah unit trust, ya. Jadi siapa yang kumpul? Yang kumpul adalah pentadbir harta pusaka. Kemudian dia perlu asingkan hibah, wakaf, amanah, tolak dulu ke tepi. Jangan masuk sebagai harta pusaka, ya. Dah tolak hibah, wakaf, amanah ni barulah jadi harta pusaka. Kemudian harta pusaka ni ditolak perbelanjaan, pengurusan jenazah, pengkebumian, hutang si mati, hutang kepada manusia, hutang kepada Allah Ta'ala, ya, tolak dulu siap-siap. Barulah baki harta pusaka yang diperolehi selepas itu ditolak dengan harta sepencarian. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar tak? Suara memang terputus-putus, ya? Boleh dengar tak? Boleh dengar tak suara saya? Ya? Boleh dengar? Ya, minta maaf ya. Memang pagi ni memang challenging betul wifi-nya pagi ni. Ya, pagi ni memang challenging Okey, boleh dengar Okey, alright. Jadi kita sambung semula tadi. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau hilang tu jangan lari dulu, ya. Jangan lari dulu. Stay lagi sebab saya sedang mengatasi masalah ni sebab wifi ni di luar daripada wifi punya transmission ni di luar daripada kawalan kita kan. Jadi harta pusaka, ya, hanya diagihkan mengikut hukum faraid selepas kita tolak-tolak tadi harta sepencarian, tolak wasiat, ya. Ada orang tanya saya, kenapa harta sepencarian ditolak dulu sebelum wasiat? Harta sepencarian ni adalah hak pasangan ke atas harta kita, ya. Sebelum ni kita ada FB Live dengan yang Arif Azhari, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Beliau dah sebut, ya, harta sepencarian ini boleh dituntut tetapi perlu ada pembuktian. Dalam erti kata lain, suami isteri kalau ada buat perbelanjaan apa-apa untuk harta, ada beli harta dan sebagainya, kalau isteri itu ada sumbangan, simpanlah resit. Itu pesanan yang Arif Azhari. Sebab apa? Sebab kemudian hari boleh dituntut, ya. Jadi harta sepencarian dituntut dulu sebelum wasiat kerana harta sepencarian itu dianggap sebagai tuntutan kepada harta si mati, dianggap sebagai hutang kepada harta semati. Sebab tu dia ditolak dulu. Wasiat 1/3 itu dianggap sebagai ikhtiariah. Sebab wasiat 1/3 ni ialah kita menggunakan wasiat ni bagi tujuan amal jariah, ya. Tetapi harta sepencarian tu itu adalah tuntutan. Jadi perlu diberi terlebih dahulu, ya. Jadi unit trust ni dia akan dikumpulkan dekat atas tadi tu, semua harta milik si mati. Jadi maknanya unit trust ni bila dituntut oleh pentadbir harta pusaka, dia akan dikumpulkan dengan harta yang lain, dia akan melalui proses ini, ya. Itu maksud dia, ya. Okey, next slide kita tengok. Jadi kita kena faham ni tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita kena faham, ya. Kita tengok apakah dia kaedah pewarisan unit trust, ya. Apa kaedah pewarisan unit trust? Jadi ada 6 kaedah sebenarnya. Saya percaya ramai tak tahu ni, ya. Satu ialah dalam keadaan tiada penamaan. Kedua, dalam keadaan ada penama. Kemudian ada hibah. Kemudian ada wasiat 1/3. Kemudian ada wasiat wasi, wasiat yang melantik wasi. Lepas tu ada juga syarikat amanah yang syarikat unit trust yang menggunakan kaedah trust nomination.
Jadi ada 6 kaedah. Baik, kita tengok satu persatu apa kaedah dia, ya. Kalau tidak ada penamaan, ini tiada penamaan, ya, dia lupa letak penamaan, perunding unit trust tu pun lupa nak bagi tahu dia, jadi dia meninggal dunia. So apa yang berlaku ialah waris perlu bermuafakat untuk melantik pentadbir ataupun administrator, ya, pentadbir ataupun administrator. Kenapa saya guna perkataan yang berbeza, pentadbir atau administrator? Pentadbir itu adalah nama, terms yang diguna oleh pejabat pusaka kecil. Administrator adalah terms yang diguna oleh Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi dia berbeza, ya. Jadi pejabat pusaka kecil, apabila nilai pusaka, kes pusaka kurang daripada 2 juta dan ada harta taklih. Ada harta taklih, ada harta alih. Harta taklih maknanya rumah lah, rumah, tanah, apartmen tu harta taklih lah, ya. Tapi kalau di Pening boleh dialihkan rumah. Saya jumpa rumah dekat kampung mana saya pun tak ingat lah, dekat Pening, ya. Orang kampung cerita, dia kata rumah ni boleh beralih, kata dia, sebab boleh ramai-ramai angkat pindah ke ujung tanah, kata dia. Kalau yang itu maknanya harta alih, ya, bukan harta taklih, ya. Harta taklih ni apa-apa yang lekat di atas tanah, ya. Pejabat pusaka kecil selepas selesai proses bicara kuasa akan mengeluarkan surat kuasa mentadbir dan perintah pembahagian, ya. Surat kuasa mentadbir akan melantik pentadbir. Siapakah yang menjadi pentadbir? Pentadbir inilah yang boleh pergi ke syarikat unit trust, boleh pergi ke bank untuk membuat tuntutan. Dan ada perintah pembahagian dikeluarkan serentak. Perintah pembahagian akan menyatakan tentang bagaimana harta-harta ni nak diagihkan, ya. Saya tak nak cerita teknikal sangat, nanti kan boring pula cerita teknikal musim-musim PKP ni kan. Saya cerita umum je dulu. Mahkamah Tinggi Sivil pula apabila kes pusaka bernilai RM 2 juta ke atas dan ada kombinasi harta alih dan tak alih, harta alih saja atau harta tak alih saja, Mahkamah Tinggi Sivil mengeluarkan letter of administration diikuti oleh distribution order. Okey, letter of administration ini dalam keadaan tidak ada wasiat yang melantik wasi. Kejap lagi saya akan cerita wasiat yang melantik wasi, ya. Maknanya orang ni memang tak ada apa-apa, mati saja-saja mati, kan. Tiba-tiba mati, kan, mati tiba-tiba, kan. Dalam keadaan COVID-19 ni kita tengok sangat menakutkan, ya. Maknanya ajal tu memang sangat dekat dengan kita, ya. Jadi Mahkamah Tinggi Sivil untuk harta 2 juta ke atas dan amanah raya berhad untuk harta bagi yang ada harta alih saja. Dia tak ada rumah, dia cuma ada duit je dalam bank kurang daripada 600,000, maka amanah raya akan mengeluarkan arahan ataupun akuan ARB, ya. Amanah raya dia special, dia boleh bertindak sebagai mahkamah. Ini kita kena faham fungsi amanah raya. Dia boleh bertindak sebagai mahkamah, dia juga boleh bertindak sebagai pentadbir. Jadi kalau orang ni mati, harta dia 500,000 dalam akaun, itu saja, tak ada rumah, tak ada tanah, tak ada apa benda semua, maka kes dia akan dibicarakan di amanah raya berhad, ya. Dan amanah raya akan mengeluarkan arahan amanah raya ataupun akuan amanah raya. Apa beza arahan dan akuan amanah raya? Akuan amanah raya ni di bawah Seksyen 17 Subseksyen 1 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Bagi harta yang kurang daripada 600,000 akan dikeluarkan akuan. Akuan tu sebenarnya macam perintah pembahagian, ya. Dan bagi harta kurang daripada 50,000, amanah raya akan mengeluarkan arahan amanah raya Seksyen 17 Subseksyen 2 Akta Amanah Raya 1995. Ini bagi harta yang bernilai kurang daripada 50,000. Jadi amanah raya sebenarnya dia boleh jadi mahkamah, ya, bagi orang yang ada harta alih sahaja. Jadi ini kalau tak ada penamaan, maknanya waris-waris kena muafakat siapa yang nak lantik jadi pentadbir dan melalui proses ini, sama ada di pejabat pusaka kecil, Mahkamah Tinggi Sivil ataupun amanah raya berhad, ya. Waris-waris kena muafakat. Dia punya cabaran dia kadang-kadang nak muafakat tentang hal ini pun susah sebenarnya, ya. Okey, next kita tengok slide yang seterusnya, ya. Ada penama. Macam tadi tu dalam kes tak ada penama. Yang ini kes ada penama. Inilah kaedah yang paling biasa diguna pakai, ya. Letak penamaan. Tetapi penamaan ni nomination, ya, nomination. Penamaan ini dia mentadbir unit trust itu sebagai harta pusaka. Maknanya bergantung kepada prosedur syarikat unit trust masing-masing. Ada yang sekadar tukar nama di dalam akaun itu daripada nama si mati kepada nama penama. Ada yang penama minta untuk cash out, dia cash out. Tengok pada polisi syarikat amanah masing-masing, ya, syarikat unit trust masing-masing, ya. Penama bertindak sebagai pentadbir saja, dia perlu agih kepada waris mengikut confirm aid. Tapi masalahnya kadang-kadang penama terus agih tanpa urus ikut
kronologi agihan yang tepat yang saya sebut tadi. Jadi dalam keadaan penama menerima duit tersebut, ini di KWSP pun kami ada bincang dulu sebelum PKP, kita ada mesyuarat dengan KWSP dan KWSP boleh setuju. Ya, beberapa hari yang lepas kami ada pembentangan dengan staf KWSP. Semua orang bersetuju bahawa apabila ianya penama, maka ia adalah harta pusaka. Bila ia harta pusaka, makanya dia kena lalu kronologi tadi tu. Maknanya duit ni kena kumpul, kemudian kena tolak hutang, kena tolak harta pencarian, kena tolak wasiat 1/3, akhirnya baru difaraidkan. Kalau penama dapat duit, dapat unit trust ni, kemudian terus agih kepada waris, ada kemungkinan besar hutang si mati tak dibayar. Kesian si mati. Waris-waris dah bagi-bagi dah bedak-bedak dah kata orang, duit sesama-sendiri, kau ambil banyak ni, kau ambil banyak ni, kau ambil banyak ni, tapi hutang si mati tak dibayar. Kesian si mati. Padahal dia bukan tak ada aset, dia ada aset, tetapi tak digunakan aset itu untuk menyelesaikan hutang dia. Okey, Encik Azmi Zahari mengatakan kalau harta alih saja tapi lebih 600,000 dan kurang dari 2 juta, nak rujuk kepada siapa? Kalau harta alih saja lebih daripada 600,000, kurang dari 2 juta, boleh juga dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil. Ya, boleh juga, walaupun kurang daripada 2 juta, boleh juga dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil sebab peraturan Mahkamah Tinggi menetapkan bahawa apa sahaja harta yang bernilai lebih daripada RM60,000 boleh dibawa kepada Mahkamah Tinggi Sivil untuk mendapatkan letter of administration tadi. Tetapi Mahkamah Tinggi Sivil tengok pada pendaftar masing-masing lah, pendaftar mahkamah. Ada pendaftar mahkamah bila dia tengok kes macam ni, ya, kalau kes dia tengok ada kurang daripada 600,000, memang dia akan push terus pergi amanah raya je. Sebab kita kena faham, amanah raya fokus kepada pengurusan harta pusaka. Pejabat pusaka kecil fokus kepada pengurusan harta pusaka. Mahkamah Tinggi Sivil, dekat situlah kes bunuh, kes dadah, kes pusaka, kes saman malu, kan, macam-macam kes semua ada kat situ. Jadi apa yang mereka cuba buat ialah mereka akan delegate kes-kes ni kepada jurisdiction yang berkenaan. Tapi boleh bawa kepada Mahkamah Tinggi Sivil, tak ada masalah, ya. Jadi ini kaedah penama. Kaedah penama ni straightforward lah. Seterusnya, slide dan seterusnya kita tengok, kita dah cover tak ada penamaan, kita dah cover penama. Okey, sekarang kita ada wasiat yang melantik wasi. Wasiat yang melantik wasi, ya, tapi sebelum tu saya nak jawab soalan Syamin. Syamin tanya, KWSP sudah ada penama tetapi dokumen hibah dia lain dari penama di KWSP. Yang mana mahkamah akan mengutamakan? Baik, bergantung kepada apa yang dihibahkan. Kalau dia hibahkan akaun KWSP dia, akaun KWSP dia memang tak boleh dihibahkan. Kenapa tak boleh dihibahkan? Kerana ia dianggap tidak milik sempurna. Syarat rukun kepada hibah ialah ia mestilah milik sempurna, ya. KWSP selagi orang ni belum berumur 55 tahun, dia tidak dianggap sebagai milik sempurna. Kenapa? Kerana memang duit tu atas nama kita, tetapi kita nak keluarkan ada syarat-syarat tertentu. Maknanya kita tidak bebas bertasaruf dengan duit tersebut. Jadi memang telah diputuskan bahawa KWSP tidak boleh dihibahkan kerana dia tidak milik sempurna. Kalau dia hibahkan rumah, itu tak ada kena-mengena dengan KWSP. Dia hibahkan saham koperasi, dia hibahkan barang kemas dia, itu tak ada kena-mengena dengan KWSP, ya. Tapi akaun KWSP itu sendiri tidak boleh dihibahkan kecuali, nanti saya akan sentuh juga perbincangan dengan KWSP, kecuali bagi akaun-akaun di bawah EPF Investment Scheme. Yang itu boleh dihibahkan, ya. Okey, wasiat yang melantik wasi. Semasa hidup orang ni buat wasiat, dia melantik wasi, ya. Mahkamah, jika dia ada melantik wasi di Mahkamah Tinggi Sivil, ya, nama wasi yang dilantik dalam wasiat akan dicatat di dalam geran probate, sama ada syarikat amanah ataupun individu. Syarikat amanah atau individu boleh dilantik sebagai wasi ataupun eksekutor. Ya, eksekutor ni lah yang akan menuntut unit trust sebab nama dia ada dalam geran probate, ya. Mahkamah Tinggi Sivil berbidang kuasa penuh untuk mengesahkan wasi yang dilantik. Di pejabat pesaka kecil berbeza, ya. Yang ni ramai orang. Okey, Aziz tanya, ramai isteri anggap duit KWSP hak dia orang and mak ayah, suami tak ada hak. Kesian suami, Aziz. Kenapalah dinafikan hak suami itu, kan? Kesian dia, kan? Dah bila mati, ya, KWSP ini yang saya nak sentuh, terlanjur Aziz sentuh, ya. Aziz sentuh soalan ini. Ini yang saya nak sebut. Orang tanya saya, bagaimana cara untuk kita membuat hibah bagi KWSP, sebab akaun KWSP proper
yang ada simpan oleh KWSP yang itu tidak boleh dihibahkan sebab dia tidak milik sempurna, ya. Tetapi EPF investment scheme yang dihibah di permodalan Mara Berhad, ya, PMBI investment, Mara investment, ya, dihibahkan, disimpan di principal, ya, diinvest di principal, diinvest di public mutual, ya, akaun-akaun tersebut boleh dihibahkan, ya. Tapi sekejap lagi saya akan cerita secara terperinci, ya. Ini terlanjur Aziz sentuh. Jadi kalau isteri ni dia nak memastikan suami dia tak ada hak ke atas KWSP dia, walaupun saya sebut kesian suami dia kan, kenapa nak dinafikan hak dia kan. Tapi isteri memang macam itulah, biasa dia memang tak nak bagi suami akses kepada harta dia, dia nak anak dia je kan. Jadi kalau dia nak buat begitu, maka investlah di dalam EPF investment scheme di mana-mana syarikat unit trust, ya, sebab EPF investment scheme tu boleh dihibahkan. Ini kita telah sahkan dengan KWSP, ya, bila kita ada mesyuarat dengan KWSP beberapa hari sebelum PKP, kita ada mesyuarat dengan KWSP, ya. Okey, jadi saya teruskan. Kalau di pejabat pusaka kecil, kita ada buat wasiat melantik wasi. Saya buat wasiat, saya lantik isteri saya sebagai wasi, ya. Kes saya di bawah 2 juta dibicarakan di pejabat pusaka kecil. Wasi yang saya lantik isteri ni akan menjadi pentadbir hanya apabila semua waris-waris saya mengikut hukum faraid bersetuju dengan pelantikan wasi tersebut. Kalau waris-waris saya tidak bersetuju, maka dia akan ada isu kat situ, ya. Saya lantik isteri saya tak ada anak lelaki, saya cuma ada anak perempuan. Jadi waris-waris saya mengikut hukum faraid ialah isteri saya, anak saya 3 orang, ibu saya dan adik-beradik saya, ya. Jika ada sahaja mana-mana di antara mereka ini yang dalam bicara kuasa dekat pejabat pusaka kecil kata, tuan, saya tak setuju Kak Long saya ni menjadi wasi, maka apa yang akan berlaku ialah pegawai pusaka akan cuba untuk cari jalan tengah. Siapa yang nak dibincang jadi wasi? Kalau tak dapat persetujuan, pegawai pusaka akan cuba sedaya upaya. Kalau tak dapat persetujuan daripada mereka, permuafakatan siapa nak nanti jadi pentadbir, maka kes tu akan ditangguhkan dulu. Pegawai pusaka akan minta supaya pihak-pihak yang berterlagah ini, waris-waris ini, bawa kes ni ke Mahkamah Syariah untuk disahkan, ya. Ini SOP pejabat pusaka kecil. Boleh rujuk mana-mana pejabat pusaka kecil, ya. Jadi bila bawa pergi ke Mahkamah Syariah untuk mengesahkan wasi, dia ada satu masalah lain. Masalahnya ialah Mahkamah Syariah tidak ada proviso, tidak ada provision untuk mengesahkan wasi yang dilantik, kecuali sekiranya wasi itu dilantik Baitul Mal. Itu pun bagi negeri-negeri yang mempunyai enactment wasiat. Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Pahang dan Sabah. Bagi negeri-negeri yang tidak ada enactment wasiat, tidak ada provision tentang perlantikan wasi, ya. Jadi apa jadi kepada wasiat yang melantik wasi yang kesnya dibicarakan di pejabat pusaka kecil 2 juta ke bawah? Jadi ada pihak-pihak yang berpandangan bahawa kalau kita hendakkan wasi yang dilantik itu berkuat kuasa, kita janganlah pergi pejabat pusaka kecil, kita pergi Mahkamah Tinggi Sivil. Ini ada dibuat oleh pihak-pihak dekat luar sana, ya. Kita pergi Mahkamah Tinggi Sivil, Mahkamah Tinggi Sivil boleh mengesahkan wasi. Benar, Mahkamah Tinggi Sivil boleh luluskan wasi yang dilantik. Itu memang bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil. Tadi saya dah sebut 60,000 ke atas pun sebenarnya boleh dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi bawa pergi Mahkamah Tinggi Sivil. Isu dia ialah di Mahkamah Tinggi Sivil prosesnya, belanjanya relatifnya lebih besar daripada di pejabat pusaka kecil. Kenapa? Kerana di pejabat pusaka kecil waris itu sendiri boleh memohon, mengisi borang dan sebagainya. Di Mahkamah Tinggi Sivil memang mahkamah akan minta supaya lawyer yang memohon. Jadi kita kena lantik lawyer untuk buat kerja tu, ya. Mengikut peraturan Mahkamah Tinggi Sivil juga, syarikat amanah macam Wasiat Syok Berhad, kami pun boleh membuat permohonan di Mahkamah Tinggi Sivil, ya. Ada peruntukan tersebut, ya. Jadi bila dah pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil, belanjanya banyaklah. Siapa yang nak tanggung belanja? Kalau pejabat pusaka kecil, waris sendiri boleh mengemukakan. Kita dah jumpa kes-kes yang satu kes saya jumpa, harta pusaka ni dalam lingkungan 500,000 saja, campur semua sekali ada 500,000. Tetapi sebab kes ni dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil untuk pengesahan wasi. Sebab wasi yang dilantik dia hendak juga jadi wasi. Jadi dia pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil. Bila sampai Mahkamah Tinggi Sivil, dah urus Mahkamah Tinggi Sivil, dia punya kos dia tolak semua dekat 40,000. Ya, jadi itu mahal tu, almost 10% daripada nilai harta pusaka. Jadi itu isu dia, itu pertimbangan dia. Tapi sebenarnya terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, bukanlah saya kata
praktis tu praktis yang salah, tidak. Praktis tu betul juga. Cumanya dia akan memberi kesan kepada waris kerana waris perlu menanggung kos yang lebih mahal apabila kes ini dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil. Yang ini 99.99% orang Malaysia tak tahu. Ya, dia ingat wasiat itu bila dia buat akan berkuat kuasa di semua keadaan. Tidak, wasiat melantik wasi berkuat kuasa hanya untuk Mahkamah Tinggi Sivil. Di pejabat pesaka kecil, ia tidak berkuat kuasa sehinggalah ia waris-waris bersetuju. Itu situasi dia, ya. Kongsi terang, ya, sekarang kebanyakan pegawai di KWSP dah celik pusaka. Bila berurusan berkenaan bernama, mereka siang-siang dan nasihatkan agar bernama boleh dapat duit kerap membahagikan wang tersebut ikut faraid, ya. Ya, betul. Saya 2 hari lepas saya baru bagi training kepada KWSP, ya, pegawai-pegawai KWSP baru 2 hari lepas, dan mereka sangat excited dapat ilmu yang baru, alhamdulillah, ya. Jika ada wasiat yang melantik syarikat amanah sebagai wasi tapi ada waris lain tak setuju, bagaimana? Ya, ni Ibnu tanya, ya, Ibnu daripada Al-Ustaz. Al-Ustaz ke Perlis, ya. Cuaca cantik Ibnu dekat utara lah. Jika ada wasiat yang melantik syarikat amanah sebagai wasi, kalau ianya kes yang dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil, pelantikan syarikat amanah tersebut berkuat kuasa. Wasi-wasi yang tak bersetuju, dia kena hujahkan dekat mahkamah kenapa syarikat amanah ni tidak layak menjadi wasi. Tetapi mengikut peruntukan dan amalan, kalau syarikat amanah yang menjadi wasi dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil, almost confirm 100% Mahkamah Tinggi Sivil akan luluskan. Maknanya syarikat amanah tu memang akan berkuat kuasa. Tetapi kalau ia di pejabat pesaka kecil, ini isu yang saya sebut tadi. Kalau di pejabat pesaka kecil, waris tak bersetuju, dan syarikat amanah kata, oh, aku ndak juga jadi wasi, aku tak kira walaupun waris tak setuju sebab dah ada wasiat yang melantik syarikat amanah sebagai wasi. Maka kalau tak dapat persetujuan permufakatan di kalangan waris masa perbicaraan, pegawai pesaka akan minta supaya kes itu dibawa ke mahkamah syariah. Bila dibawa ke mahkamah syariah, mahkamah syariah tidak ada provision. Mahkamah syariah bagi negeri yang saya sebut yang ada enactment tadi, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Pahang, Sabah, negeri-negeri ni yang ada enactment. Mahkamah syariah tidak mempunyai provision untuk meluluskan wasiat yang melantik wasi, kecuali kalau wasi yang dilantik itu adalah wasi yang terdiri daripada Baitul Mal. Itu pun bagi negeri yang saya sebut tadi. Bagi negeri yang saya tak sebut, tak ada provision, ya. Jadi dia agak grey area dekat situ, agak kabur, bergantunglah sama ada mahkamah syariah hendakkan bidang kuasa itu atau tidak. Tetapi bidang kuasa penentuan wasi ini secara jelasnya memang ada di Mahkamah Tinggi Sivil, ya, bukan di mahkamah syariah. Pejabat besar kecil kalau terlagak pergi mahkamah syariah. Dia orang tunggu perintah daripada mahkamah syariah. Itu kedudukan dia orang, ya. Jadi kalau ada wasiat yang melantik wasi, ini kita nak kena faham. Bila dilantik sebagai probator wasi, maka wasi itulah yang pergi menuntut unit trust. Kalau unit trust tak ada penamaan, ya, ini wasiat yang melantik wasi, ya, dia merangkumi semua harta termasuk unit trust, ya. Seterusnya, slide yang seterusnya kita tengok. Ini tadi saya dah sebut, ya. Saya dah sebut unit trust tu dia akan masuk sebagai harta milik semati dan akan melalui proses ni. Okey, next slide. Okey, trust nomination, ya, trust nomination, ya. Apa beza wasi dengan eksekutor? Tanya Raziha. Sama aja sebenarnya, sebab wasi perkataan bahasa Malaysia, eksekutor perkataan bahasa Inggeris, tapi sama aja, ya. Okey, trust nomination. Okey, ada juga syarikat amanah yang dilantik sebagai pemegang amanah untuk akaun unit trust. Orang ni, pelabur ni ada unit trust account, ya. Sambil kita cerita-cerita ni, share dengan kawan-kawan, ajak ramai-ramai kawan-kawan dengar, sebab ramai kawan yang tak tahu benda ni, ya. Dan juga jangan lupa follow dan like Arifin Sabirin Official, ya, untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci, ya. Trust nomination, ada syarikat unit trust yang bekerjasama dengan syarikat amanah, di mana syarikat amanah dilantik sebagai trust nomination, ya. Syarikat amanah bukan individu, syarikat amanah, ya. Kalau nomination penama tadi dia boleh jadi individu, tapi trust nomination ni memang spesifik memang spesifik bercerita tentang pelantikan syarikat amanah, ya. Mekanisme yang diguna pakai ialah dia akan sediakan power attorney sekiranya kita hendak bagi power kepada syarikat amanah, tetapi kita hendak supaya pindah milik itu berlaku selepas kematian, power attorney. Tetapi banyak juga yang menggunakan kaedah bila saya sebagai pelabur saya decide untuk saya lantik
nak lantik syarikat amanah ni lah sebagai trust nomination, maka pada masa saya hidup sekarang akaun itu sudah ditukar registration. Maknanya akaun itu bukan lagi milik Arifin Sabirin, akaun itu milik Wasai Syok Berhad. Contoh, ya. Jadi apa-apa berlaku bila saya mati ke apa ke, ada surat ikatan amanah disediakan. Wasai Syok Berhad, duit ni agihlah kepada waris-waris, buatlah cara macam ni ya. Bila berlaku kematian, akaun unit trust akan diuruskan oleh syarikat amanah sepenuhnya mengikut arahan dalam surat ikatan amanah. Ya, tapi jika tak ada surat ikatan amanah, maknanya tidak ada arahan spesifik daripada pelabur, fungsi syarikat amanah adalah tertakluk kepada Akta Pemegang Amanah 1949. Ya, maknanya trust nomination ni kalau tak ada arahan spesifik daripada pelabur, tidak ada surat kata amanah, bila syarikat amanah menguruskan orang ni dah mati, syarikat amanah menguruskan unit trust ini, dia akan agihkan proceed of unit trust ini kepada waris-waris mengikut hukum faraid. Ya, maknanya trust nomination ni pun kebanyakannya amalannya ialah dia akan urus mula jadi faraid kepada waris-waris, dan dia akan ikut kronologi yang tadi saya sebut tadi lah, tolak hutang, tolak apa benda semua tu kan, dia akan ikut situ ya. Jadi apa beza penama nomination dengan trust nomination? Dari segi perbezaannya, penama adalah individu, isteri, anak, kawan-kawan, best friend forever kan, penama. Tetapi dari segi hukum tetap tertakluk kepada hukum harta pusaka. Trust nomination adalah syarikat amanah, dia bukan individu ya, tetapi kalau tidak ada surat ikatan amanah, maknanya samalah juga fungsinya, iaitu dia akan agihkan balik kepada waris-waris ya, sama fungsi dia, itu persamaan dia. Perbezaan dia ialah satu individu nomination, trust nomination, syarikat amanah. Syamin tanya, ada dengar daripada pihak KWSP dalam IKIM, dia kata KWSP memang sudah ada penama. Memang saya faham KWSP tidak boleh dihibahkan, cuma si mati ada buat hibah documentation, namun nama berlainan sebagai penama dan dokumen hibah si mati pula lain. Mahkamah akan luluskan yang mana? Orang KWSP kata mahkamah akan gunakan penama. Betul ke? Betul, mahkamah akan guna penama, sebab penama tu dia mengatasi semua perkara-perkara yang lain ya. Jadi kita financial planner, tolong jangan advise pelanggan kita, pelanggan kita kata saya ada dalam KWSP 3 juta ni kan, sebab dulu gaji mahal, sekarang dah kena VSS kan, jadi saya ada 3 juta dalam KWSP saya, boleh tak saya nak hibahkan? Ya, jawapan yang financial planner mesti bagi kepada pelanggan ialah akaun KWSP tidak boleh dihibahkan. Ini jelas. Jadi janganlah kita buat dokumen di WhatsApp Shop, kami tak buat ya, kami tak buat hibah untuk akaun KWSP ya, tapi hibah untuk EPF investment scheme kami ada buat. Tapi KWSP tak ada, sebab kita tahu memang tak boleh. Jadi jangan kita menimbulkan kekeliruan ya. Okey. Kalau dah hibah masih tak boleh digugat oleh waris selepas berlaku kematian. Okey, kalau rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, memanglah waris boleh mencabar. Sebab di Malaysia ni apa benda yang tak dicabar tuan-tuan? Semua benda boleh dicabar di Malaysia ni kan. Termasuklah hibah. Malah transfer of ownership pun boleh dicabar. Orang kata transfer of ownership, pindah nama dalam geran tu, itu satu perkara yang confirm. Tak juga, boleh juga dicabar atas elemen-elemen fraud dan sebagainya, masih juga boleh dicabar. Tetapi sekiranya dokumen hibah itu dibuat cukup rukun, cukup syaratnya, walaupun dicabar, tetap dokumen itu akan berkuat kuasa. Sebab itu penting, saya ulang balik kenapa saya cerita panjang lebar perbezaan syarikat amanah dan syarikat bukan amanah tadi. Pentingnya kita menasihatkan pelanggan kita dengan nasihat yang betul. Syarikat amanah ni dia lebih terjamin kerana dia ada panel syariah. Panel syariah ini akan memastikan dokumen itu patuh syariah, dokumen itu patuh undang-undang syariah yang diamalkan di mahkamah syariah di Malaysia. Ya, syarikat Sendian Berhad tadi, syarikat bukan amanah, dia tak ada panel syariah. Jadi siapa yang akan menjamin dokumen itu patuh syariah? Sedangkan orang ni nanti dah tak ada kan, pelanggan ni dah tak ada. Jadi macam mana kita nak betulkan dokumen dia? Dokumen dia dah salah kan? Dokumen dia dah tak patuh syariah, macam mana? Sebab tu penting ya, kita bagi nasihat yang betul. Hibah KWSP selepas 55 tahun, tanya Raziha. Lepas 55 tahun Puan Raziha, kita dah boleh ambil duit tu dah. Duit tu dah ambil, kita letak kat mana? Duit tu kita ambil, kita letak dekat tabung haji. Duit tu kita ambil, kita letak dekat unit trust kan. Yang itu boleh dihibahkan, tak ada masalah. Akaun KWSP sebelum umur 55 tahun, KWSP proper tak boleh dihibahkan ya. Jadi syarikat amanah ni dilantik sebagai pemegang amanah. Tadi maknanya kita dah cover apa beza penama nomination dengan trust nomination. Trust nomination dia menggunakan syarikat amanah. Tetapi kalau tak ada surat ikatan amanah,
kerja trust nomination ni sama juga, iaitu agih kepada waris-waris mengikut hukum faraid. Kalau tak ada surat ikatan amanah, kalau ada surat ikatan amanah yang spesifik itu lain cerita, sebab dia kena tengok surat ikatan amanah ya. Okay, next. Hibah, barulah kita masuk hibah ya. Okey, kalau dah buat trust nomination syarikat amanah tadi, ada soalan ditanya ya. Bukan dekat sini ditanya ya. Ni ada kawan-kawan lah yang WhatsApp saya yang tanya, kalau dah buat trust nomination dengan syarikat amanah boleh batal ke tidak? Boleh batal dengan syarat syarikat amanah tersebut bersetuju untuk dibatalkan. Dan kalau dia bersetuju untuk dibatalkan, ada fee tertentu yang dia akan charge sebagai penalty. Jadi itu tanyalah syarikat amanah masing-masing ya. Saya tak tahu, saya tak boleh cakap bagi pihak semua orang sebab semua berbeza-beza ya. Okey, jadi hibah, akaun unit trust boleh dihibahkan ya, sama dihibah nak bagi siapa pun boleh, nak bagi waris boleh, nak bagi bukan waris boleh. Kita kena faham satu perkara, saya selalu cakap ulang-ulang sekali dan saya tak pernah jemu bercakap tentang hal ini. Yang menentukan hibah itu sah atau tidak bukan saya Arifin Sabirin, bukan ustaz-ustaz ya, bukan profesor-profesor di universiti. Yang menentukan hibah itu sah atau tidak ialah Mahkamah Tinggi Syariah. Ya, Mahkamah Tinggi Syariah. Kalau kami di Wasiat Syok Berhad, kita pernah dapat pengesahan untuk hibah unit trust Bank Islam Unit Trust, BIMB Unit Trust, seawal tahun 2011 atau 2012 kalau tak silap saya. Ya, Mahkamah Tinggi Syariah meluluskan bahawa hibah itu adalah sah ya untuk unit trust. Maknanya unit trust boleh dihibahkan. Siapa kata tak boleh hibah? Boleh. Ya, Mahkamah Tinggi Syariah ada bidang kuasa tersebut. Mahkamah Tinggi Syariah dia akan tengok rukun. Tadi ni balik pada soalan ya. Rukun, dia akan tengok syarat ya. Jadi dalam unit trust kita ada aplikasi hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni ialah selagi hidupnya pemberi dengan kebenaran penerima. Dengan kebenaran penerima, pemberi boleh menikmati manfaat dari akaun unit trust tersebut. Ya, penerima hibah secara mutlak. Penerima hibah menerima hibah secara mutlak, dia tidak perlu agih kepada waris lain mengikut hukum faraid ya. Ini kedudukan hibah. Hibah boleh KWSP boleh, akaun KWSP boleh dihibahkan hanya sekiranya akaun itu berada di EPF Investment Scheme. EPF Investment Scheme. Kalau hibah, kalau KWSP proper dekat KWSP tu tak boleh dihibahkan ya. Jadi sini yang pentingnya hari ni saya nak cerita kepada kawan-kawan unit trust. Kan, kawan-kawan yang bergerak dengan unit trust, kalau dia pelanggan anda nak menggunakan kaedah hibah, mintalah dia invest dalam EPF Investment Scheme. Kalau dia tak buat EPF Investment Scheme, duit tu dalam KWSP, ia tidak boleh dihibahkan. Kan dah dapat satu daripada angle untuk kita promote unit trust kan. Boleh dihibahkan. Masuk dalam EPF Investment Scheme. Boleh dihibahkan. Siapa yang menentukan hibah ni sah atau tidak? Mahkamah Tinggi Syariah. Ya, jadi kita kalau ada sebarang cabaran dan sebagainya, maka kita akan balik kepada Mahkamah Syariah untuk Mahkamah Syariah sahkan ya. Jadi perunding-perunding unit trust kalau tak tahu kaedah hibah unit trust ni sangat rugi, kerana kaedah unit trust ni boleh digunakan untuk promote EPF Investment Scheme. Sekarang market is quite damn ya, lembab kata orang kan. Tetapi kalau kita tengok rekod-rekod, sebenarnya dia tidak akan damn, dia tidak akan lembab selama-lamanya, dia akan rebound balik. Jadi inilah masanya kita nak promote kepada klien-klien kita EPF Investment Scheme. Kalau nak invest, inilah masa dia. Saya ingat tahun 1998, masa tu saya di RHB, market crash. Saya bukan orang asing untuk unit trust ya, saya pernah berada dalam industri unit trust. Saya ingat bila market crash dalam tempoh 2 minggu tahun 1998 ke 97, market crash ya, market crash. Masa itulah saya masih ingat ada satu unit trust baru muncul, iaitu unit trust amanah saham wanita. Kalau siapa yang faham kan, amanah saham wanita, siapa yang tahu pada masa itu ya, Hajah Rohani Hijrah Management sekarang merupakan CEO amanah saham wanita. Disebabkan dia masuk entry point dia ketika market sangat rendah, dia punya pelabur untung berlipat kali ganda, beratus persen untung dalam tempoh 2 tahun 3 tahun selepas tu, beratus-ratus persen untung. Jadi inilah dia angle yang kita nak cakap tentang
Aziz tanya dah invest ke? InsyaAllah ya. Jadi sebab saya pun memang tak ada P macam-macam kan. Saya tak ada CFP, saya tak ada IFP, saya tak ada SHRFP. Yang saya ada tu lah dia KWSP. Jadi kena maksimumkan ya. Jadi ini angle untuk perunding-perunding unit trust ya. Okey, seterusnya next slide. Seronok tak? Sekarang ni dah tahu dah macam mana cara nak jual nak promote EPF investment scheme via hibah. Kita jawab soalan Cik Izzat. Ni siapa yang nak masuk soalan boleh start masuk soalan ya. Saya akan jawab satu persatu untuk menjimatkan masa ya. Adakah kita boleh hibahkan 100% harta tersebut? Contoh cash atau tanah atau rumah. Kita hibah 100% pada orang tersebut. Hibah hak kita untuk bagi kepada siapa banyak mana pun. Dia berbeza dengan wasiat. Wasiat dia terhad 1/3. Ini yang saya nak cerita wasiat ni ya. Tetapi hibah kita nak bagi siapa pun bagilah. Kita boleh bagi 100%. Saya ambil contoh macam ni lah. Ada orang semalam saya dah ulas dalam perbincangan saya selalu sebut persoalan yang paling favourite yang masyarakat cakap. Hibah melarikan diri dari faraid. Ini persoalan. Tuan-tuan saya rasa sebagai financial planner jumpa orang-orang yang berhujah begini. Buat hibah melarikan diri daripada faraid. Hukumnya berdosa. Ada saya jumpa orang-orang yang bercakap ni. Dan yang bercakap ni bukan sebarangan orang tuan-tuan. Ini orang yang dihormati dalam masyarakat ya. I beg to differ. Ya, saya berselisih pendapat ya. Kita meraihkan kepelbagaian pandangan, tapi saya tak setuju dengan pandangan tersebut. Kerana apa? Kerana hibah itu kuat kuasanya semasa hidup. Semasa hidup, harta saya, suka hati saya lah saya nak bagi siapa. Kenapa pula saya masih hidup, harta saya terikat dengan faraid? Faraid hanya berlaku apabila berlaku kematian. Hari ni saya ada rumah, saya ada kereta, saya ada saham syarikat, saya ada wang tunai. Semuanya saya hibahkan kepada isteri saya. Contoh, semua. Sampai saya tak ada harta, zero. Ya, adakah saya berdosa? Tidak. Kenapa saya tidak berdosa? Kerana saya masih hidup. Suka hati saya lah saya nak buat apa dengan harta saya. Tetapi kalau saya tak buat apa-apa, rumah saya, kereta saya, saham syarikat saya, ya, saya tak buat apa-apa, saya mati. Malam ni saya mati contoh, maka semua harta tersebut adalah harta pusaka, hak waris-waris saya mengikut hukum faraid. Saya ambil contoh senanglah. Kalau hibah itu melarikan diri daripada faraid, orang yang paling berdosa atas muka bumi ni ialah Sulaiman Ar-Raji. Siapa Sulaiman Ar-Raji? Sulaiman Ar-Raji adalah pengasas Al-Raji Bank. Kenapa saya kata dia paling berdosa? Kerana Sulaiman Ar-Raji zero harta. Walaupun dia billion one, tetapi dia dah hibahkan harta dia, dia dah wakafkan harta dia, dia dah serahkan harta dia pada semua orang lain sampai dia tak ada harta. Zero. Kan? So, berdosa tak Sulaiman Ar-Raji? Cuba jawab soalan tu. Kalau berdosa, kesianlah Sulaiman Ar-Raji ya. Jadi, itu dia punya situasi dia ya. Okey. Nak hibah berapa banyak pun hibahlah. Cumanya ya dalam perbincangan ya baru kemarin kita ada bincang tentang hukum orang yang menghibahkan 100% harta dia kepada orang-orang tertentu. Ya, maknanya tak ada harta pusaka. Cumanya perbuatan itu adalah perbuatan makruh. Kenapa makruh? Hibah itu sah, tak ada masalah. Perbuatan itu makruh kerana Rasulullah pesan kat kita, kalau hibah tu bagilah sama rata kepada semua waris-waris untuk mengelakkan fitnah. Tetapi hibah itu sah. Bukan kata hibah tu tak sah. Dan orang tu pun bukan berdosa. Cuma makruh. Sebaiknya dia bagilah secara sama rata. Dia kena berlaku adil. Ya, itu saja sebenarnya. Ya. Okey, wasiat agihan 1/3. Ya. Okey. Ini wasiat mengikut hukum syarak. Tadi saya cerita wasiat melantik wasi. Betul Sekarang ni wasiat mengikut hukum syarak. Wasiat mengikut hukum syarak ialah wasiat kepada bukan waris pada kadar maksimal 1/3. Jadi kalau kita bagi kepada bukan waris, ya, bukan waris ni siapa? Bukan waris ni ialah orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak menerima harta pusaka mengikut hukum faraid. Itu maksud dia bukan waris. Siapa dia? Anak angkat, anak tiri, best friend forever, persatuan, masjid, surau, pusat tahfiz, rumah anak yatim. Inilah maksud dia bukan waris. Kita boleh buat wasiat bagi kepada bukan waris 1/3 saja. Ya, kalau lebih daripada 1/3 kita bagi, yang lebihan tu kena dapat persetujuan waris. Kemudian apa pula wasiat kepada waris? Ya, kedudukan wasiat kepada waris. Kedudukan wasiat pada waris inilah yang Rasulullah sebut, innallaha ata kulli zi haqqi haqqahu wala wasiyata li waris.
ya telah ditetapkan bahagian untuk waris-waris, iaitu mengikut hukum faraid. Surah An-Nisa ayat 11, 12, 176, tidak ada la wasiatan li waris, tidak ada wasiat untuk waris, ya. Jadi kalau kita dalam wasiat kita sebut rumah saya bagi pada anak yang pertama, kereta saya bagi pada anak yang kedua, saham syarikat saya bagi pada anak yang ketiga, anak pertama, anak kedua, anak ketiga adalah waris mengikut hukum faraid. Kalau saya bagi wasiat begitu, maka wasiat itu hanya terlaksana sekiranya semua waris-waris mengikut hukum faraid saya bersetuju. Kalau waris saya tidak bersetuju, wasiat itu batal setakat mana mereka tidak bersetuju. Dan berbeza dengan hibah yang terlaksananya semasa hidup, wasiat terlaksananya selepas mati. Jadi kalau tuan-tuan nak cadangkan ya kepada pelanggan-pelanggan untuk mewasiatkan unit trust mereka kepada bukan waris, nak wasiat pada anak angkat, anak tiri, boleh guna kaedah wasiat 1/3 kepada bukan waris, tetapi dia tertakluk kepada syarat-syarat ini. Clear Hibah tadi nak bagi siapa, bagilah, banyak mana pun nak bagilah. Wasiat dia terhad kepada bukan waris saja pada kadar maksima 1/3 daripada keseluruhan harta pusaka, ya. Okey, Cik Mak Din tanya, adakah harta pusaka yang telah dihibahkan boleh dicabar oleh waris faraid? Okey, yang kita hibah ni bukan harta pusaka, Cik Din, ya, sebab yang kita hibah ni adalah harta kita. Sebab tadi saya sebut hibah ini terlaksana semasa hidup. Hari ni kita masih hidup, kita buat hibah. Hibah ini terlaksana hari ini. Wasiat dia berbeza, dia terlaksana selepas mati. Kita buat masih hidup juga, tapi terlaksana selepas mati. Jadi tak timbul harta pusaka yang telah dihibahkan. Sebab harta pusaka tidak boleh dihibahkan. Harta pusaka memang hak waris-waris mengikut hukum faraid. Itu beza antara harta dan harta pusaka. Konsep penguasaan harta, penguasaan mal dalam Islam. Kita masih hidup, kita ada rumah, ada kereta, ada akaun bank. Kita nak jual rumah kita, boleh, tak ada masalah. Sebab kita tuan punya harta, kita masih hidup. Kita nak draw duit kita dalam bank, kemudian kita nak habiskan, tak ada masalah. Sebab duit tu duit kita masih hidup. Tetapi kalau kita mati hari ni, maka automatik duit kita, rumah kita, kereta tadi sudah jadi harta pusaka. Dia nak dihibahkan harta pusaka tu tak boleh. Harta pusaka tu memang hak waris-waris mengikut hukum faraid, ya. Tapi mungkin persoalan Cik Din ialah adakah harta yang telah dihibahkan boleh dicabar. Tadi saya dah sebut di atas prinsip keadilan, Mahkamah Syariah akan dengar. Mahkamah Syariah akan dengar kalau ada waris-waris yang tak setuju, Mahkamah Syariah akan dengar. Kenapa kamu tak setuju? Nanti warisnya akan cakap lah, oh ni rukun dia tak menepati lah, apa semua, tak ada syarat lah, tak ada apa lah. Ini lawyer punya kerja lah, kan. Jadi dia boleh mencabar hibah tu, tetapi sekiranya hibah itu dah dibuat dengan proper, ya, dah dibuat dengan sebaik mungkin secara profesional, maka hibah itu tetap berkuat kuasa walaupun dicabar. Yang mencabar tu dia hanya memanjangkan proses. Eventually yang menerima hibah tu akan menerima juga dengan syarat. Dia ada syarat. Syaratnya mestilah harta itu, hibah itu dibuat sempurna mengikut rukun dan syaratnya. Yang ini yang ramai orang tak tahu, rukun dengan syarat dia apa, kan. Dan yang ini yang saya sebut awal-awal tadi, perbezaan antara syarikat amanah dengan syarikat bukan amanah. Syarikat amanah dia ada panel syariah yang scrutinize setiap detail, dia scrutinize. Kalau syarikat Senin Berhad ni dia main ikut-ikutan je, ya. Itu perbezaan dia, ya. Jadi next slide. Peluang kepada perunding unit trust. Peluangnya apa tuan-tuan? Tadi sebenarnya saya dah sebut pun. Financial planner membawa solusi lengkap, perlu membawa solusi lengkap untuk pelaburan. Selain daripada takaful, selain daripada unit trust, tuan-tuan juga kena menawarkan perkhidmatan perancangan harta kepada pelanggan. Sebab pelanggan definitely tanya. Saya terlibat dalam industri ini tahun ke-23. Wasiat Shop ini tahun yang ke-16 operasi. Kita dapati bahawa orang sangat concern dengan rumah dia. Rumah yang dia beli ni, macam mana dia nak hibahkan pada anak dia, ya, sebab rumah ni kesan dia jangka panjang. Saya bagi contoh macam ni, ya, cara mudah, ya. Kita fikir tak perlu hibah lah rumah apa ni. Si suami mati, ya, orang selalu tanya saya kan, kenapa selalu cerita suami mati. Kalau isteri mati pun serupa jugalah dia punya keadaan. Cuma bezanya saya selalu cerita suami mati kerana saya jaga yang akan terkesan adalah isteri yang ditinggalkan. Ya, kematian suami, isteri yang ditinggalkan. Kita tengok kan dalam berita, ya, mangsa COVID-19 di Johor Bahru tu, ya, yang mana ibu tunggal perlu membesarkan anak kecil 5 orang, ya. Masya-Allah, ya. Terkesan tu, mesti terkesan punya bila suami meninggal dunia kan. Jadi bila suami meninggal dunia terkesan isteri. Isteri ni banyak
yang menunggal selepas tu sampai bila-bila kan. Kalau suami dia berbeza kan, lepas dia kematian isteri dia jarang menunggal kan. Isteri banyak menunggal. Sebab tu lah saya selalu cerita isteri mati, suami mati sebab kesan dia pada isteri ya. Jadi pelanggan memang hendakkan paling banyak permintaan sekarang yang kita tengok 90% permintaan di Wasiat Syok Berhad bila orang nak buat dokumen hibah, dia akan nak buat hibah rumah dulu. Satu, sebab dia faham nilai rumah semakin lama semakin meningkat. Hari ni rumah dia 500,000. 2 tahun akan datang MRT station dah siap, jajaran baru dah siap dekat sebelah rumah dia. Nilai rumah dia dah naik jadi 800,000 kan. Nilai rumah makin lama makin meningkat. Dia cerita gini, suami meninggal dunia, rumah tu milik suami. Waris kepada suami bukan pasangan dan anak-anak saja. Kalau ada ibu bapa pun waris kepada suami 1/6 setiap seorang. Ini wajib diberikan ya. Jadi kalau ibu bapa ada hak 1/6 setiap seorang dan ibu bapa hendak menuntut hak tersebut, geran tanah selepas si suami mati, geran tanah tu akan ada nama isteri, nama anak-anak ya. Mungkin kalau anak-anak 18 tahun lah, kalau bawah 18 tahun isteri memegang sebagai pentadbir, dan akan ada nama ibu dan bapa si mati, ibu dan bapa suami tadi. Selepas itu ibu dan bapa pula mati tak lama lepas tu, maka ibu dan bapa tadi bahagian mereka yang 1/6 itu sudah menjadi milik waris-waris mereka. Waris-waris mereka ini adalah adik-beradik kepada si mati kan. Jadi geran nanti kemudiannya apa berlaku? Geran akan ada nama adik-beradik, ada nama isteri, ada nama anak-anak. Tuan-tuan bagi tahu saya, kecoh ke tak kecoh? Kecoh tuan-tuan. Sebab itu ramai orang sangat concern dengan rumah boleh dihibahkan ke tidak ya. Jadi ada soalan-soalan ni. Saya ada satu soalan cepu mas ni saya nak jawab last kali ya. Kita tengok dulu ni. Ungku Mazir dah tanya dah terus ya. Berapa panjang lagi tajuk ni, seronok sangat ya. Saya cakap sampai petang pun boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan lah yang tak larat. Kan saya biasa ceramah pagi, petang, siang, malam. Nak tanya unit trust ada keuntungan. Kadang-kadang disebabkan nak untung dalam pelaburan, ejen akan laburkan kepada fund yang beri keuntungan. Apa status hibah tersebut? Ataupun hibah unit trust hanya boleh ambil pada wang prinsipal saja. Hibah unit trust boleh diambil pada akaunnya. Tak kira lah keuntungan tu keuntungan macam mana pun, dia akan ambil pada akaunnya. Kita hibahkan akaunnya. Kita tak hibahkan berapa unit dan sebagainya ya. Kita hibahkan pada akaun. Jadi apa saja keuntungan yang dilaburkan, kalau kan akaun dia nombor X 012346, apa saja dihibahkan, akaun itu dihibahkan, maka itulah yang akan ini ya. Okey, kalau non-Muslim boleh pakai hibah juga Kak. Non-Muslim tak boleh pakai hibah sebab hibah ni undang-undang Islam hanya tertakluk kepada orang Islam. Non-Muslim dia boleh guna kaedah wasiat. Sebab non-Muslim wasiat dia berbeza dengan Muslim. Non-Muslim dia boleh wasiatkan keseluruhan harta dia kepada satu orang anak. Boleh, tak ada masalah ya. Sebab wasiat terserah pada dia apa dia nak buat. Tapi dia adalah peruntukan-peruntukan di bawah Distribution Act tu ya. Rumah yang atas nama isteri dan isteri hibahkan kepada okey. Tuan, harta yang kita hibahkan tak perlu lagi masukkan dalam wasiat ke? Tak perlu ya, sebab itu adalah hibah. Hibah dan wasiat dua perkara yang berbeza tapi jurisdiction yang sama, iaitu Mahkamah Tinggi Syariah. Kalau wasiat melantik wasi tadi yang saya sebut awal-awal, itu adalah jurisdiction Mahkamah Tinggi Sivil ya. Okey. Saya nak jawab soalan cepu mas ni ya. Tak dengar Syazana? Dengar. Mungkin internet connection Syazana lah tu ya. Rumah yang bercagar mulik sempurna atau tidak ya. Rumah bercagar yang ada pinjaman bank milik sempurna atau tidak ya. Jadi yang ini soalan secara terperincinya saya akan ulas dalam satu lagi FB Live nanti dalam bulan Ramadan, insya-Allah kita buat FB Live awal sikit lagi pukul 8.30 pagi ya. Sebab waktu tu kita belum nak tidur lagi, kita dah habis rutin biasa kita bulan Ramadan. 8.30 pagi kita dah free, kita akan buat, saya akan keluarkan ni. Sebab tu saya suruh follow dan like Arifin Sabirin Official. Semua pengumuman nanti saya akan buat dekat situ ya. Tapi secara umumnya rumah dalam pinjaman bank boleh dihibahkan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu ya. Jadi syarat-syaratnya secara terperinci apa dia? Tunggu FB Live saya yang seterusnya tentang harta bercagar. Saya mungkin buat FB Live, saya mungkin juga akan buat Zoom ya, sebab kita ada corporate account Zoom yang kita boleh accommodate sampai 500 orang peserta.
Jadi mungkin kita akan buat Zoom atau kita akan buat FB live ya. Nantikan kita, pengumuman kita ya, sebab kalau Zoom tu kita boleh communicate better. Kalau FB live ni dia one way communication, saya cakap seorang-seorang kan. Kalau Zoom tu kita boleh bertanya soalan dan sebagainya ya. Jadi tunggu saya punya pengumuman. Tapi hibah harta bercagar, hibah dalam pinjaman bank boleh dihibahkan. Sudah pun ada kes untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sudah pun ada kes yang mana Mahkamah Syariah meluluskan hibah yang masih ada pinjaman bank, specifically Maybank dan CIMB. Sudah pun ada kes, dah selesai pun ya. Tetapi bukan boleh buat sebarangan, dia ada syarat-syarat tertentu dia ya. Jadi jangan lupa, jangan ketinggalan. Saya akan maklumkan tentang sesi hibah harta bercagar. Jadi unit trust ni tuan-tuan, kita balik semula pada unit trust. Sebelum ni saya cerita pasal takaful, sekarang saya cerita pasal unit trust. Yang terlepas siaran saya tentang takaful, boleh tengok Arifin Sabirin Official. Dekat situ semua video-video tu ada lagi. Saya tak ada delete pun. Boleh tengok, boleh sambil relax-relax, PKP ni tak ada benda nak buat kan, boleh dengar ya, tengok. Jadi boleh dapat maklumat banyak kat situ. Sebab tu saya suruh like dan follow Arifin Sabirin Official ya. Jadi untuk unit trust maknanya mana satu kita nak cadangkan kepada pelanggan. Kita nak cadangkan kepada pelanggan sebenarnya ikut keperluan pelanggan itu sendiri. Boleh jadi juga tiada penamaan, let it be, biar aja macam tu. Boleh jadi guna penamaan, boleh jadi guna wasiat yang melantik wasi, boleh jadi guna wasiat 1/3, boleh jadi guna trust nomination, boleh jadi guna hibah. Ya, jadi kesemua 6 kaedah ni boleh diguna pakai mengikut keperluan pelanggan, sebab setiap orang pelanggan keperluan dia berbeza-beza ya. Tengok kepada pelanggan tu sendiri. Jadi tuan-tuan sebagai perunding unit trust boleh bagi cadangan yang betul. Oh ya, sebelum saya terlupa, nasib baik pembantu saya ingatkan saya. Saya dah terlupa dah ni benarnya. Tapi nak jawab satu lagi soalan. Nur Hidayah tanya, tidak lagi boleh dituntut sebagai harta sepercayaan sekiranya hibah yang dilaksanakan sempurna rukunnya ya. Jadi baik-baiknya bila suami nak hibah kepada anak-anak, isteri tahu. Ya, isteri tahu tentang al-kad hibah tu. Jadi kalau isteri tidak ada sebarang bangkangan, maka hibah itu sah ya. Okey, terus slide-nya ya, ini peluang. Ini ramai orang tanya saya ni sebenarnya. Tak ada apa-apa ke hari ni? Tak ada apa-apa ke hari ni? Kan? Jadi saya nak bagi tahu bagi perunding-perunding unit trust ya, ataupun sesiapa sahajalah yang berminat untuk bersama-sama dengan WhatsApp Shop dalam perjuangan mendaulatkan muamalat. WhatsApp Shop kita patuh syariah, saya beritahu tadi. Kebanyakan daripada urusan perancangan harta kita memang kita bawa ke mahkamah syariah. Kita tak bawa ke mahkamah sivil kecuali bagi urusan probate. Urusan probate memang kita bawa ke mahkamah sivil ya. Jadi bagi sesiapa perunding unit trust ataupun siapa-siapa je lah, perunding takaful ke siapa ke yang mendengar hari ni ataupun tak mendengar, tuan-tuan nak ajak join bersama-sama. Kita offer 50% diskaun untuk pendaftaran perunding. Biasanya perunding kena bayar RM800 pendaftaran ya, yang mana sebagai perunding dia daftar RM800 ni, dia ada hak, kita bagi dia license untuk dia mewakili WhatsApp Shop ya, untuk memperkenalkan produk-produk ini kepada akaun kepada masyarakat ya, kepada masyarakat ya. Mana tadi promo tadi? Kepada masyarakat ya, kita biasa bayar pendaftarannya RM800 dan dalam sehingga 31 bulan Jun kita tawarkan diskaun 35%. Tetapi mana posternya? Tetapi bagi tempoh waktu yang terhad ya, tempoh waktu yang terhad, saya tunggu poster ni, mana poster dia bagi tempoh waktu yang terhad ya, sehingga ini tawaran khas. Yang ini tawaran ni CEO je yang boleh bagi kan. Tuan-tuan minta daripada orang lain tak boleh bagi ya. Ini CEO boleh bagi ya, of course dengan kelulusan lembaga pengarah lah ya. 50% diskaun ya, bayar sepatutnya bayar RM800, bayar RM400 sahaja sehingga 24 hari bulan April sebelum pukul 12 tengah hari ya. Masuk ke dalam Google Form itu, nak dapat 50% diskaun, masuk dalam Google Form dekat bawah tu ya. Ambil gambar Google Form tu ya. Ambil gambar. Tu dia promo link dia ya. Promo link dia ambil https ni bit.ly apa benda semua ni ya. Siapa-siapa pun yang mendengar ataupun yang tidak mendengar, tuan-tuan nak ajak dia sama-sama, boleh, tak ada masalah ya. Pendaftaran 50%, RM400 sahaja ya. Untuk syarikat amanah, pendaftaran kami
di kalangan syarikat amanah, pendaftaran kami RM400 adalah yang paling murah. Ya, yang paling murah ya untuk syarikat amanah. Ya, kalau tuan-tuan cek dengan syarikat amanah lain bukan 400 ya, lagi mahal daripada 400 ya. Kalau nak banding kami dengan syarikat Sendian Berhad, memanglah syarikat Sendian Berhad lagi murah, tapi syarikat Sendian Berhad ni macam tadilah saya ceritakan apa risiko-risiko dia, tuan-tuan kena tengoklah ya. Jadi bagi syarikat amanah pendaftaran kita paling murah RM400, RM400. Wah, rasa macam jekyll pula hasil lelong kain. Rindu bulan puasa nak pergi jekyll tengok orang lelong kain ya. Jadi promosi ni memang terhad ya, sehingga 24 April 12.30 hari. Masukkan nama tuan-tuan dalam link ini dan jangan lupa masuk nama pengenal. Mungkin ada antara tuan-tuan dan puan-puan ini diperkenalkan oleh perunding-perunding WhatsApp shop yang sedia ada. Masukkan nama dia sebab tuan-tuan akan bekerja satu tim dengan orang yang memperkenalkan tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi nanti kita akan masukkan juga dalam komen ya, minta kita akan masukkan juga dalam komen untuk orang tengok link ini ya, orang tengok link ni ya. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan hari ni. Oh baguslah hari ni kita tapi kita sebab mula awal 9.30 ni pukul 11 maknanya sejam lebih juga kan. Sejam lebih juga ya. Jadi untuk tahu tentang hibah harta bercagar, saya akan cerita hibah harta bercagar saja selama 2 jam. Saya akan cerita hibah harta bercagar saja. Apa pandangan Syafi'i, apa pandangan Hanafi, apa pandangan Maliki, apa pandangan Hambali, saya akan cerita, dan juga amalan di Malaysia. Kenapa Mahkamah Syariah meluluskan hibah bagi harta yang masih dalam pinjaman? Mahkamah Syariah sudah luluskan. Jangan kata, oh tak boleh ni, tak boleh. Kalau tak boleh, Mahkamah Syariah tak boleh terus. Ini Mahkamah Syariah meluluskan, tapi ada juga Mahkamah Syariah reject. Ya, maknanya boleh dihibahkan harta yang masih dalam pinjaman sebab kita semua ni beli rumah semua, mana ada orang beli rumah cash? Semua orang beli rumah secara pinjaman. Saya pun beli rumah secara pinjaman. Kalau nak tunggu rumah saya habis pinjaman, kalkulit umur 65 tahun, tak sampai entah tidak umur 65 tahun. Tiba-tiba mati. Rumah masih lagi belum diselesaikan pinjaman. Dia ada banyak isu kat situ. Ya, jadi tuan-tuan, puan-puan, follow Arifin Sabirin Official ya, untuk mengetahui bila siaran FB Live ataupun Zoom kita yang seterusnya yang kita datang itu lagi saya sendiri ini untuk amal badan urusan